Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam forum remaja, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel-panel kita yang segak lagi cantik pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita berkisar tentang ideologi sesat liberalism dan pluralism. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya mulakan dengan sepatah dua kata. Seperti yang kita tahu, masalah ideologi sesat seperti liberalism dan pluralism bukan lagi perkara yang asing di telinga masyarakat zaman kini. Malah, perkara ini ibarat cendawan tumbuh selepas hujan dalam kalangan masyarakat. Liberalism adalah satu bentuk serangan pemikiran yang paling menonjol dan berbahaya pada abad ini, manakala pluralism adalah pandangan, fikiran dan keyakinan bahawa agama yang bermacam-macam dan berbeza-beza mempunyai kesamaan. Baiklah sidang hadir sekalian, sebelum kita menerusi lebih mendalam topik perbincangan, mohon kiranya untuk kita berkenalan dengan ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya saudari Atikah, panel pertama kita, yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudari Atikah, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terusnya saya memperkenalkan ahli kedua iaitu saudari Amal. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik moderator. Akhir sekali, panel terakhir kita iaitu panel ketiga iaitu Alia. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Terima kasih moderator, saya sihat-sihat saja. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum ideologi sesat, pluralism dan liberalism. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, eloklah kita mengenai liberalism dan pluralism. Jadi, sebelum saya melangkah lebih jauh, mulanya saya mengupas sedikit maksud ini. Ideologi atau pemikiran sesat yang berkait rapat dengan agama Islam yang menyentuh dari segi aspek akidah, hidup kerohanian atau ibadat, akhlak dan hukum. Jika disebut dari segi bidangnya, maka ianya menyentuh mengenai usuluddin, fiqh dan akhlak atau tasawuf. Menurut Kamus Dewan, sesat bermaksud tidak mengikut jalan yang betul, tersalah, tersilap, terkeliru, menyimpang dari jalan yang sebenar. Manakala pluralism ialah satu fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Hal ini merupakan satu bentuk toleransi agama di mana agama apa-apa pun dalam pandangan fahaman ini hanyalah merupakan jalan yang berbeza. Okay. Tidak ingin saya membahaskan maksud tajuk kita lebih mendalam. Saya ingin menjemput panel pertama kita untuk menerangkan ciri-ciri penyelewangan pemikiran. Saya mempersilakan panel pertama kita. Terima kasih kepada moderator. Okey, saya akan kupas terlebih dahulu tentang ciri-ciri pemikiran liberalism dan pluralism dalam agama. Okey, antara ciri-ciri pemikiran liberalism ialah kebebasan berfikir yang mana kelompok tersebut menegaskan mengenai wajibnya menghormati kebebasan individu dan berkeyakinan. Tugas utama pemerintah ialah menjaga, melindungi
kebebasan rakyat seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan hak individu dan juga kebebasan hak peribadi. Umumnya pemikiran liberal ni mempunyai 3 asas, iaitu kebebasan. Berdasarkan kepada asas kebebasan ini bermaksud setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan. Pihak pemerintah atau kerajaan pula tidak mempunyai sebarang kuasa untuk membuat peraturan atau tegahan. Perbuatan yang dilakukan hanya mampu dibatasi atau disekat oleh undang-undang yang dibuat oleh individu itu dan tidak terikat dengan peraturan agama. Okey, selain itu ialah individualism, iaitu aspek ini mengandungi 2 definisi, iaitu definisi mengenai sikap keakuan iaitu ananiah dan cinta terhadap diri sendiri. Pemahaman ini menguasai pemikiran orang Eropah sejak zaman kebangkitan Eropah sehingga abad ke-20 Masihi. Manakala definisi kedua pula bermaksud kemerdekaan diri, dan ini merupakan fahaman baru dalam anutan liberalism yang dipanggil sebagai pragmatism. Seterusnya ialah rationalis, iaitu keutamaan dalam menggunakan akal. Penggunaan rasionalisasi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai aqlaniyun, iaitu mendewakan akal. Ini bermaksud penggunaan akal semata-mata dalam mencari atau mencapai sesuatu kepentingan dan manfaat tanpa memerlukan kekuatan yang lain. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan beberapa perkara seperti berikut, iaitu pertama, kebebasan adalah hak yang dibangunkan atas kepentingan kebendaan semata-mata dan ia dapat diperoleh melalui penggunaan akal semata-mata. Yang kedua ialah urusan negara dipisahkan dengan hubungan dan keyakinan agama kerana kebebasan mereka percaya itu merupakan sesuatu perkara yang tidak dapat diperoleh melainkan dengan usaha melalui kekuatan fizikal dan kekuatan akal semata-mata. Mereka juga beranggapan pihak pemerintah berkewajipan melindungi rakyat kerana pada pandangan mereka, negara terbentuk untuk menjaga hak asasi bagi setiap individu dan negara perlu terpisah dari agama dan pemikiran mazhab yang sedia ada. Berdasarkan kepada fakta dan kefahaman ini, jelas kumpulan liberal ni hanya terdapat sebahagian kumpulan fahaman sekularisme yang dibangunkan di atas sikap berpaling dari syariat Allah yang sebenar, iaitu kufur kepada ajaran dan petunjuk Allah serta Rasulnya, iaitu dengan menghalang manusia lain mengikuti syariat Allah yang sebenar. Ciri berikutnya ialah aliran Islam liberal menghendaki Islam melalui pemahaman dan logik akal dan mendakwa akal juga adalah wahyu. Oleh sebab itu, pemikiran mereka berbeza-beza sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap modernisasi barat. Golongan ini terus menjadikan akal sebagai sumber hukum dan asas kepada fahaman liberal. Golongan ini juga bersepakat iaitu mengutamakan logik akal daripada menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis dalam hujah. Terdapat juga dalam kalangan kumpulan liberal yang secara terus terang mengungkapkan niat mereka untuk menghancurkan Islam kerana terpengaruh dengan pemikiran liberalism dan juga sekularisme. Ada juga yang berusaha membina keraguan dalam kalangan umat Islam iaitu dengan menggunakan fakta dan istilah yang mengelirukan. Atau kita dapat lihat dengan cara memutarbalikkan fakta dan realiti ajaran Islam dengan gaya dan pemikiran gerakan mereka. Mereka memilih orang yang sesat dan keliru sebagai ketua atau juru cakap dan mereka menganggap ulama atau cerik pandai Islam ni sebagai orang yang konservatif dan tidak tahu akan hak asasi manusia. Padahal hakikat sebenarnya kita tahu golongan liberalism ni ingin mengajak Muslim mengikut pemikiran Barat yang disebut sebagai westernisasi yang sekaligus menghilangkan akidah Islamiah dalam diri umat Islam. Ini juga adalah salah satu jalan memudahkan musuh Islam menghancurkan Islam sehingga mereka menganggap bahawa fahaman liberal ialah sesuatu yang mendesak, penting serta sangat sesuai dengan kemajuan Islam untuk masa hadapan. Berpaling kepada soalan daripada moderator tadi iaitu apakah ciri-ciri penyelewengan pemikiran.
Okey, antara ciri-ciri penyelewengan pemikiran ialah mereka ni berpegang kepada konsep pluralism, iaitu di mana konsep ni merupakan pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralism agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang terdiri terhadap realiti yang agung atau dipanggil ultimate reality. Okey, semua agama adalah semua taraf merujuk kepada mereka. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa akal manusia ini adalah wahyu. Di mana aliran ini telah membahagikan wahyu kepada dua kategori, iaitu kategori pertama wahyu yang bertulis dan kategori kedua adalah wahyu yang tidak bertulis. Okey, wahyu yang bertulis adalah Al-Quran dan ia adalah teks semata-mata, manakala wahyu tidak bertulis adalah akal manusia yang sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan serta konteks suasana zaman. Okey, ciri berikutnya ialah iaitu mereka meragui ketulinan Al-Quran. Di mana aliran pemikiran ni mendakwa Al-Quran ni diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menggunakan bahasa tersebut. Tambahan pula, kata mereka Nabi Muhammad ni adalah pembawa risalah juga yang terdiri dari bangsa Arab. Dan mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang wujud hanyalah mesej budaya Arab. Di samping itu, golongan ini dilihat sering mempersoalkan metodologi penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis pada masa kini, iaitu dengan slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran. Di mana aliran ini kalau kita dapat lihat menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh berbeza dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian golongan tersebut juga menggesa tafsiran baru bagi Al-Quran dalam konsep ibadat, iaitu mereka berpegang kepada membuka dan membebaskan Al-Quran sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan mengajukan teks-teks Al-Quran untuk menempuh dekonstruksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang ciri-ciri penyelewengan pemikiran yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat rinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama, Atika. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, saudari Amal, tentang kesan terhadap liberalism dan pluralism. Jadi saya mempersilakan saudari Amal. Terima kasih kepada moderator kita. Seterusnya kita mari sama-sama menyelami tentang kesan-kesan ideologi sesat. Pada era zaman moden ini, media massa memainkan peranan penting bagi menyebarkan maklumat sama ada berunsurkan negatif atau positif. Kemajuan teknologi telekomunikasi menjadikan manusia merasai bahawa dunia ini sangat kecil tanpa sepadan. Pada zaman dahulu, manusia sukar untuk mendapatkan maklumat dan menghubungi antara satu sama lain yang berada di jauh atau di tempat yang berlainan. Hal ini kerana maklumat dan bahan-bahan bacaan hanyalah bergantung kepada media seperti akhbar, majalah dan buku-buku sahaja. Oleh itu, pengaruh ideologi dan budaya asing pada ketika itu sukar untuk menyerat dalam pemikiran dan jiwa masyarakat. Akan tetapi, pada zaman ini, media massa ini semakin maju dan memudahkan lagi proses penyebaran ideologi sesat kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan wujudnya pelbagai kesan disebabkan oleh pemikiran sesat yang kian berleluasa dalam kelompok masyarakat yang melibatkan dari segi aspek individu dan masyarakat. Seterusnya, kita ke kesan ideologi sesat terhadap individu. Yang pertama, menyebabkan akidah seseorang itu rosak. Sebagai contoh, seseorang Muslim yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidah mereka. Hal ini kerana oleh itu mereka wajib bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kesan yang kedua terhadap individu adalah masa terbuang. Hal ini akan menyebabkan banyak masa terbuang dengan aktiviti yang tidak berfaedah dan tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Kesan yang ketiga adalah minda seseorang itu akan tertutup.
Hal ini akan menyebabkan pemikiran seseorang itu dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Situasi ini menjelaskan tindakan dan kelakuan mereka menjadi tidak rasional dan terlalu taksub terhadap seseorang individu tersebut. Seterusnya yang keempat, kesan yang keempat adalah kehidupan individu itu menjadi tidak stabil. Hal ini berpunca daripada penglibatan ajaran sesat membawa kepada pengabaian tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri, ibu atau bapa. Seterusnya, kesan ideologi sesat terhadap masyarakat. Yang pertama adalah keruntuhan institusi kekeluargaan. Hal ini wujud akibat keretakan boleh berlaku dalam kalangan ahli keluarga yang mengandung ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Kedua, perpaduan tergugat. Hal ini kerana sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Ini menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, berlakunya keganasan. Hal ini menyebabkan kepatuhan. Hal ini disebabkan kepatuhan yang membuta-tuli seseorang individu itu kepada pemimpin ajaran sesat tersebut kerana pengikut dia dipergunakan untuk melakukan keganasan. Kesimpulannya, terdapat banyak kesan-kesan ideologi sesat ini akan merebak dalam golongan masyarakat. Oleh itu, marilah sama-sama kita membantu kita hidup aman dan harmoni. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Amal atas penjelasan yang panjang lebar tentang kesan terhadap kesan daripada liberalism dan pluralism. Jadi seterusnya soalan saya kepada panel terakhir kita, Saudari Alia, apakah langkah yang boleh kita ambil dalam usaha untuk menangani masalah? Jadi saya mempersilakan Saudari Alia. Okay, baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan teruskan tentang usaha bagaimana kita nak menangani masalah ataupun membanteras masalah ajaran sesat iaitu liberalisme. Okay. Jadi di sini ada dua langkah yang boleh kita gunakan dalam kita nak memperbaiki atau dalam kita nak membanteras untuk menghilangkan atau mengelakkan atau memansuhkan liberal ini. Jadi yang pertama adalah wadah Islam menghapuskan kejahilan. Makna kata kat sini, dalam kita mencari dan menuntut ilmu pengetahuan, ia adalah suruhan yang wajib. Wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Dan seseorang yang jahil tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan ni amat berbeza. Jadi untuk mengenal pasti mengenainya, seseorang itu mesti mempunyai ilmu dan menghayati kebenaran itu. Di samping dapat mengenal pasti kebenaran, seseorang itu hendaklah juga mengetahui ciri-ciri kesesatan supaya kita tidak tergelincir ke dalam kesesatan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan Islam sebagai agama kebenaran, jalan yang lurus dan jalan yang boleh menyampaikan kepada keredaan. Jalan ini mestilah dilalui oleh setiap hamba Allah yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah juga menerangkan bahawa selain Islam, semua jalan lain adalah sesat belaka dan membawa kecelakaan di dunia dan di akhirat. Dan bagi membezakan antara jalan yang benar dan sesat ini, seseorang itu hendaklah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan mengkaji mengenainya dengan penuh keinsafan. Jadi baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya satu doa supaya menetapkan hati dan pegangan terhadap ajaran Islam dan menjauhi diri dari kesesatan. Dan doa baginda Rasulullah adalah
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Dan bermaksud, wahai Tuhan yang mengkabulkan doa, tetapkanlah hatiku di atas jalanmu dan ketaatan kepadamu. Dan ataupun tetapkanlah hati kami di atas jalanmu dan ketaatan kepadamu. Jadi dalam hal ini, ilmu yang benar adalah penting untuk diikuti, bukan yang menirukan dan bukan meragukan. Pengertian ilmu dalam konteks ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut, iaitu ilmu yang sesungguhnya ialah tersingkapnya sesuatu yang jelas, sehingga tidak ada lagi ruang untuk ragu-ragu. Tidak mungkin salah atau keliru, tidak ada tempat di hati untuk itu. Keimanan dari bahaya, salah atau keliru harus diperkuat dengan keyakinan demikian rupa, sehingga andai kata disangkal oleh seorang yang mempunyai kesaktian yang misalnya dapat merubah tongkat menjadi ular, namun demikian itu tidak akan menimbulkan ragu-ragu sedikit pun juga terhadap keyakinan tadi. Apa yang diketahui bila tidak seyakin itu, maka demikian bukanlah ilmu yang patut menjadi pegangan dan tidak ada rasa aman di dalamnya. Dan setiap ilmu yang tidak memberi rasa aman bukanlah ilmu yang yakin. Jadi yang pertama ini lebih kepada pendekatan ilmu seseorang itu terhadap jalan yang telah dipilih, iaitu yang kita pegang dan iaitu ajaran Islam. Jadi usaha yang kedua ataupun langkah yang kedua untuk kita membanteras ajaran sesat liberalisme dan pluralisme ini adalah pendekatan undang-undang. Usaha untuk membasmi dan membanteras ajaran sesat adalah satu usaha berterusan yang telah dipelopori oleh generasi awal Islam, para ulama dan diteruskan oleh pihak berkuasa agama negara dan negeri sehingga kini. Jika dahulu para ulama seperti Imam Al-Ghazali berusaha mempertahankan akidah Islam daripada dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Greek melalui kitabnya Al-Munqidh min Dhalal dan Tuhfatul Al-Falasafah, maka kini digubal undang-undang bagi membanteras penyelewengan akidah yang sedang berlaku. Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah dan penyelewengan akidah lain yang berlaku dahulu sebenarnya kini masih berleluasa di dalam masyarakat dalam bentuk yang baru. Ia perlu ditangani dengan dakwah dan penerangan mengenai akidah Islam yang sebenar. Jadi dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah satu usaha yang perlu dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk memenuhi kehendak undang-undang sahaja. Tidak dapat dinafikan bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat boleh didakwa di bawah enakmen kesalahan jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman jika disabitkan kesalahannya. Apa yang lebih penting ialah di dalam undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat, bagaimana ia boleh digunakan bagi memberi peluang kepada mereka yang telah tersesat kembali ke pangkal jalan. Ia bukan mengutamakan hukuman kepada pesalah, tetapi yang lebih mustahak umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut. Dan mereka yang telah terlibat akan bertaubat. Oleh sebab itu, para pegawai penguat kuasa agama dan pegawai pejabat agama yang lain seharusnya berusaha di dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran sesat untuk menyedari kesilapan mereka dan bertaubat. Dalam erti kata lain, pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum minuman keras dan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi itu sahaja antara usaha yang dapat saya kongsikan dan insya-Allah moga usaha ataupun langkah ini kita sama-sama laksanakan dan kita sama-sama membanteras aktiviti ataupun ajaran sesat ini. Itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih Saudari Alia. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang ideologi sesat liberalism dan pluralism ini. Jadi sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas
Kalau berkayuh, dah sampai ke pulau. Kalau mendaki, dah sampai ke puncak. Kita telah sampai pada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang minta ampun. Jadi saya akhiri forum pada hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.